bahagia bila kita bersama. Assalamualaikum, salam 18 Syakban. Hari ini 12 April 2020. Kalau kau kira lah, dah berapa hari dah kita Perintah Kawalan Pergerakan? Oi, memang lama tu Haziq. Kira balik? Tak boleh nak kira, hari berlupa. Nasib baik kerja borak kopitiam kita tahu hari Ahad. Kalau tidak lost habis. Count lah, lost count. Tapi tak apa, kita pun dah dapat tahu yang kita sekarang ni dah tambah Perintah Kawalan Pergerakan kita lagi 2 minggu untuk fasa yang ketiga dan akan bermula pada 15 April sampailah 28 April nanti. Betul. Jadi diharapkan agar 2 minggu lagi ni kita gunakan masa ni sebaik mungkin untuk kita pulihkan negara kita. Dah masuk bulan puasa tau kalau ikutkan 28 hari bulan tu. Betul. Cakap pasal Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan sehingga 28 April, Haziq. Sebenarnya bukan kita dapat bendung penularan COVID-19 saja, tetapi kita guna masa ini, waktu ini sebaik-baiknya untuk kita mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Sebab ramai yang waktu sekarang ni, sebelum ni mungkin mereka terlalu sibuk bekerja dan sebagainya. Dan sekarang ni, musim ini, walaupun kita berada dalam fasa yang agak membingungkan sebenarnya bagi seluruh rakyat Malaysia sebab kita tak pernah macam ni, tapi kali ini kita boleh jadikan ini kesempatan untuk kita buat sesuatu benda yang kita tak pernah buat, seperti contoh belajar bahasa baru ke, ataupun boleh pergi ke pasar. Bila anda nak pergi pasar ni tak boleh pergi ramai-ramai, kena pergi seorang-seorang. Betul. Dalam satu keluarga tu, ketua keluarga ataupun orang yang nak pergi beli barang tu saja yang pergi ke pasar. Jadi ini berita baik kepada anda semua yang nak pergi beli barang, di mana Pasar Segar Terkawal dibuka di 97 lokasi di seluruh negara. Jadi akan ada stok makanan, memang akan cukup untuk kita di Malaysia, di seluruh Malaysia ni. Anda kalau perlukan makanan, keperluan asas untuk memasak, bolehlah pergi ke 97 lokasi di seluruh negara Pasar Segar Terkawal ini. Betul. Tak ada masalah lagi, tak ada lagi alasan yang kata Allah saya tak tahu, tak ada masalah. Anda semua boleh lihat sendiri di www.agrobazar.com.my dan dekat situ ada semuanya. Nak beli ayam, nak beli ikan, segala macam ikan semua boleh dekat situ. Tak ada masalah, tak ada lagi alasan. Yang paling penting kalau nak keluar rumah tu macam Haziq kata tadi tu, seorang wakil saja. Kalau boleh ketua keluarga lah. Ya, betul. Okey, dan sekarang ini kalau kita tengok cuaca, langit cantik. Sejak kita Perintah Kawalan Pergerakan ni seperti tiada pollution. Wow, itu yang best. Hari jom kita lihat info cuaca untuk hari Ahad 12 April 2020. Ya, untuk yang pertama di Kuala Lumpur dijangka ribut petir pada hari ini, hari Ahad. Di Selangor, Shah Alam juga dijangka ribut petir. Yes, seterusnya kita lihat kita ke mana? Kita ke Ipoh, juga ramalan cuacanya ribut petir. Lepas Ipoh kita berangkat pula ke Georgetown, Penang. Juga ramalan cuacanya ribut petir. Ya, di Alor Star juga dijangka ribut petir. Tak ada lagi yang cerah ni. Di Arau pun sama. Dekat kawasan hujung utara ni. Pun ribut petir. Dekat berbeza Kota pula. Baru. Kota Baru berbeza. Cerah. Memang sangat cerah cuacanya. Sama juga di Kuala Terengganu. Kalau kita lihat Pantai Timur rata-ratanya ramalan cuacanya cerah. Berbeza di Kuantan kerana ramalan cuacanya hujan, Haziq. Ya, kalau kita lihat dekat Johor Bahru pula dijangka ribut petir, Zack. Dekat Bandaraya Melaka pula dijangka cerah, bawah sikit pun dah cerah dah. Lepas tu kalau kita tengok di Seremban juga dijangka cerah hari ni. Lepas ke Seremban kita berangkat pula ke Kuching, Sarawak. Ribut petir itu ramalan cuacanya, dan terakhir sekali kita ke Kota Kinabalu, Sabah. Ramalan cuacanya hujan. Jadi itu adalah info cuaca hari ini yang dikongsikan kepada anda penonton setia Borak Kopitiam. Ya, dah boleh plan nak tidur pukul berapa hari ni kan? Nak tidur time hujan. Seronok, memang seronok. Baik, Yes. jadi anda meluangkan masa banyak di rumah, terutama sekali ialah anak-anak apa semua suka tengok TV dan sebagainya. Dan ini saya dan Haziq ada nak kongsikan sedikit, Haziq. Ya, kalau anda tak tahu buat apa kat rumah kan, apa kata anda spend time dengan keluarga tengok I Can See Your Voice Malaysia musim ketiga. Episod untuk hari ini, penyanyi jemputannya ada Sheila Hamzah. Lepas tu ada penyiasat jemputan Zara Zia bersama Nadia Nisa. Di samping penyiasat tetap ada Yusri, Jehan Musa, Mark Adam dan juga hostnya Syuk dan Sean Lee. Jadi, siapakah penyamar bersuara sumbang yang menang RM3,000? Anda kena tengok I Can See Your Voice Malaysia musim yang ketiga. Malam ini, 9 malam di TV3 ataupun anda boleh stream live HD ditonton. Okey? Baik, itu dia I Can See Your Voice musim ketiga. Okey, ini kita nak bagi tahulah kepada anda semua yang berada di rumah. Apa yang anda lakukan di rumah? Kalau macam Zack kan, kita dah tak tahu apa-apa, dah tepu sangat. Scroll Instagram, scroll Facebook dan sebagainya. Dan ini
satu berita ni yang tular dekat social media hasil baru-baru. kau scroll tu? Ya, hasil aku scroll tu dan aku kongsikan kepada semua. Okey, apa hasilnya? Dan saya rasa sebenarnya Zee, aku rasa ramai orang yang dah tahu dah. Ni satu kisah mengenai seorang adik ni. Dia nak order sate 10 cucuk, tapi dia tersilap, dia tersalah. Dia order satu cucuk je. Ini comel. Ini yang dikongsikan dia dikongsikan oleh kakak dia sendiri, Liza Ahmad. Dia kata dia mengaku sendiri, nampak tu? Ya, tapi masalahnya satu cucuk tu pun sampai. Betul-betul orang tu bungkus satu cucuk dengan kuah. Dan memang ramai memberikan reaksi di mana cerita ni membuatkan ramai netizen terhibur lah. Lagi-lagi time PKP ni kan. Disebabkan dia tersalah tekan, dia nak beli 10 cucuk, dia terorder satu cucuk, abang rider tu pun masih lagi hantar. Tapi tetap dia kena gelak. Abang rider tu gelakkan dia. Kau ada satu cucuk, dek. Nak abang hantar satu cucuk. Betul. Dek. Dalam cerita ni sebenarnya kita boleh konklusikan dia sebagai apa tahu. Adik ni prihatin sebenarnya. Dia nak beli untuk keluarga dia. Nampak tak? Dia buat surprise. Dia nak beli sate untuk keluarga dia, untuk kakak dan sebagainya. Tetapi dia terorder satu. Lepas tu dia gelabah. Akak macam nak cancel terorder satu. Dia nak order 10, terorder satu. Tapi apa pun, tuan kedai tu power. Sebab apa Tauzik? Dah lah letak satu. Lepas tu dia letak kuah terus. Yes. Tak kecomel tu. Tapi itulah macam mana nak kongsikan keluarga, kita potong sikit-sikit. Yang satu cucuk tu. Tapi tak apa, dek. Ramai yang terhibur dengan cerita adik ni kan. Alright, dan seterusnya kita ada cerita di mana ada banyak update mengenai COVID-19 yang kita nak kongsikan kepada anda. Betul. Yang memang rasanya delima kita ni, kelima-limanya cerita mengenai COVID-19. Betul. Boleh kita mulakan berita yang pertama. Di mana ini satu berita yang agak kita kena ambil sangat-sangat serius lah, di mana Melaka tengah menjadi daerah terbaru dikategorikan sebagai zon merah wabak penularan COVID-19 selepas mencatatkan 44 kes sehingga 12 tengah hari semalam. Dan sekaligus ia menjadikan jumlah keseluruhan zon merah wabak penularan virus itu sebanyak 26 kawasan. Dan menerusi infografik yang disiarkan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan, Lembah Pantai terus menjadi kawasan tertinggi mencatatkan kes COVID-19, iaitu sebanyak 413 kes, diikuti Hulu Langat 368 dan juga Petaling 328. Dan ini kita perlu ambil serius, kita perlu ambil perhatian terhadap isu ini. Sebenarnya ini bukan main-main. Ya, betul kan. Kes zon merah ni adalah lebih 41 kes ke atas. Dan kalau anda nak dapatkan update, boleh tengok dekat Twitter KKM Putrajaya. Dan seterusnya, ini cerita mengenai ada satu kawasan yang telah pun diberikan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, di mana PKPD dan polis Kuala Lumpur melakukan kawalan ketat lagi ketika proses membawa keluar penghuni Selangor Mansion dan Melayan Mansion di Jalan Masjid India di Kuala Lumpur yang disyaki positif COVID-19. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata kawalan ketat itu adalah merangkumi PKPD lah di kawasan mereka serta ketika keluar dari kediaman sebelum dibawa ke hospital. Dan sebaik saja kawalan pergerakan bawa keluar mereka, Polis Kota Kuala Lumpur turut mengiringi kenderaan bawa penduduk yang positif ke Hospital Sungai Buloh. Dan kalau dilihat sekarang ni kes baru di Selangor Mansion ni naik mendadak tau Zack. That's why lah ada PKPD dekat situ dan pihak polis juga terpaksa melakukan satu kawalan yang ketat dekat kawasan tersebut, dekat Jalan Masjid India tu. Betul. Dan ini sebenarnya isu COVID-19 ni dia affected ramai orang sebenarnya, terutama sekali pelajar-pelajar yang tersangkut di universiti mereka, di college mereka. Dan ini berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia akan meneliti sebarang keputusan untuk membenarkan pelajar yang masih di kampus untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu penting kerana ia akan membabitkan pergerakan sejumlah besar pelajar jika mereka dibenarkan pulang. Beliau juga berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat khas menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Putrajaya baru-baru ini. Ya, itu adalah mungkin berita gembira untuk anda yang dah lama dekat hostel ataupun rumah sewa tu kan, duduk seorang-seorang, tak dapat bersama keluarga kan. Tapi ada berita gembira lagi untuk student, di mana pelajar diploma dan juga form 6 dijangka akan menerima RM200 cash. Wow. Ini adalah disebabkan pakej prihatin untuk rakyat Malaysia yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita sebelum ini. Dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz juga ada berkata sekarang ni ada juga possible untuk
allocation ni ditambah lagi, dibesarkan lagi. Ditambahkan lagi. Ini berita yang baik di mana kita sama-sama bekerjasama dalam pihak ini dan kerajaan juga mengambil serius sangat tentang isu ini dan ini satu berita yang sangat baik kepada pelajar tingkatan 4 dan diploma. Mereka dapat berapa tadi Aziz? 600. RM200. Bukan tingkatan 4 tapi diploma dengan form 6. Diploma dan form 6. Tingkatan 6. Jealous lah tingkatan 5 sebab tak dapat. Betul. Okey, juga berita baik juga yang kami akan kongsikan kepada anda di mana cakap pasal perluasan bajet itu, makmal baharu kesan wabak akan dibuka di mana Kementerian Kesihatan KKM akan menyediakan sebuah lagi makmal baru khusus bagi melakukan ujian pengesanan kes COVID-19 di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata ia sebagai langkah bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan berhubung penularan wabak COVID-19 di selatan tanah air dan ini satu berita yang baik di mana makmal baru kesan wabak COVID-19 ini akan dibuka dekat-dekat sana. Jadi ini berita baiklah untuk mereka semua. Ya, Malaysia antara yang memberikan fasilitis yang sangat baik untuk COVID-19 ni. Betul. Dan kalau kita lihat sewaktu pengumuman PKP dipanjangkan sampai ke 28 April, ramai yang memberikan respon dan antaranya yang cakap tak apa, kami setuju dan ada juga yang mungkin tidak bersetuju. Betul. Kan PKP ni dilanjutkan, tapi tarik kawalan pergerakan terlalu awal akan mengundang padah. Itu Betul. adalah kata daripada WHO sendiri, di mana kalau terlalu awal nanti takut COVID-19 ni akan merebak ke kluster lain pula. Betul. Dan disebabkan ini juga, hari itu ada pengumuman di mana Kedai gunting rambut tu. kedai gunting rambut mungkin akan boleh dibuka. Dan ramai juga yang memberikan respon kepada perkara itu dan ada juga antara barber-barber yang kata yang mereka tak nak buka. Betul. Mereka still mementingkan keselamatan negara, keselamatan orang lain sebenarnya. Walaupun mereka kata punca rezeki memang gunting rambut. Itu punca rezeki mereka. Tetapi mereka lebih memfokuskan, mengutamakan kesihatan. Itu apa yang Zaid baca sendiri dekat social media lah. Ya, walaupun masih lagi kita menjaga jarak sosial tu kan. Tapi itulah, kita tak tahu di mana virus ini ada sekarang. Kan? Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, kita kena sentiasa berjaga-jaga. That's why lah kita kena stay at home, kita duduk bersama keluarga, kita jaga keluarga kita jaga kita. Baik. Okey? Jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan kepada anda penonton setia Borak Kopitiam. Kita rehat dulu selepas ini di Borak Kopitiam. Yeah. Kembali lagi bersama dengan Zack, mereka dan juga Haziq. Ya, bukan di Malaysia saja ada rakyat Malaysia, di luar negara ramai rakyat Malaysia yang terpaksa stay dekat mana mereka berada. Dan antaranya adalah Syarizat Syamsuddin ataupun Sherry ni yang bersama dengan family-nya di Denmark, di Copenhagen. Di Copenhagen, Denmark. Kita ada. Hello. Assalamualaikum, Sherry. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Good Selamat pagi. Good morning. Good morning. Good morning. Okey, apa khabar? Sherry sihat? Di sana pukul 2.30 pagi macam tu sekarang? 6 jam 6 jam beza. Difference. Beza. Okay, jadi nak tanya Sherry, macam mana keadaan Sherry dengan family sekarang dekat Copenhagen? Alhamdulillah kami sihat. Terima kasih. Semua okey kat sini. Cuaca pun baik. Dah masuk musim bunga. Wah. Jadi matahari pun dah keluar. Itulah kita dengar cerita kat sana memang cantik sekarang Tapi sayanglah tak dapat keluar. Sebabnya kalau musim sejuk memang gelap kan. Tak ada matahari. Mungkin anda orang Malaysia semua nak tengok macam mana musim bunga kat sana ni lah dia. Tengok kecantikannya musim bunga. Ini kita tak ambil kat Google Ini memang dikongsikan sendiri oleh oleh Sherry sendiri. Inilah suasana dekat Denmark sekarang, nampak tak begitu betul cantiknya. Full lama. Okey Sherry, ni kita nak tahu sikitlah status terkini COVID-19 di Denmark. Berapa jumlah positif COVID-19 dekat sana dan kematian macam mana? Adakah masih boleh dibendung ke macam mana? Okey, kes pertama 27 Februari daripada kes daripada Itali jumlah keseluruhan kes positif sekarang di Denmark 5,996 orang. Ramai sikit dari Malaysia. Kes kematian sudah mencapai 260 orang. Dan dalam ICU 106.
Yes, kalau dilihat sana sekarang pun ada PKP kan? Masih ada perintah kawalan pergerakan juga kan? Kami di sini tiada sekatan pergerakan. Okey. Kami boleh keluar asalkan tidak berkumpul lebih daripada 10 orang. Maknanya masih lagi boleh berkumpul tapi tak lebih 10 orang. Oh. Tak boleh lebih 10 orang. Maknanya kalau kita ke pantai, kalau ada lebih daripada 10 orang tu kita tak boleh lah. Kita kena pergi tempat lain. Walaupun kes sekarang sedang meningkat, Sherry Ya, masih macam tu. Maknanya kita nak masuk hutan ke, nak pergi park ke mana-mana, kena make sure tak lebih daripada 10 orang. Wah, masih boleh tak keluar rumah. Itulah, dan yang anda dapat lihat di kaca televisyen sekarang ini adalah cebisan sedikit yang diambil oleh Sherry sendiri dan dihantarkan kepada kita, dan inilah keadaan di Copenhagen ya, suasana kat sana Itu ni kawasan-kawasan salon rumah. rambut tutup Oh, salon rambut tutup lah. Tapi masih lagi ada kereta-kereta dan juga orang yang berjalan yang masih lagi keluar lah dekat sana kan? Boleh, mereka boleh pergi summer house, pergi hiking. Yes. Tapi macam mana pula dengan sekolah, Sherry? Sherry juga merupakan seorang guru dan anak pun masih bersekolah. So macam mana? Adakah sesi persekolahan masih lagi berjalan ataupun dia buat sesi pembelajaran yang lain dekat Denmark sekarang? Sesi persekolahan pembelajaran seperti biasa, tetapi secara online. Sekolah-sekolah di sini dan universiti menggunakan platform digital pembelajaran yang sedia ada. Jadi teruskan macam biasa, cumanya bukan dalam kelas secara fizikal. Jadi buat kerja just upload online ataupun macam ni kita punya sistem aula, sistem komunikasi lah. Inilah nak kelas online je ni. Ni anak Sherry main violin memang seorang Jadi macam violin class semua online, piano, violin workshop semua online. Maknanya aktiviti masih berjalan seperti biasa. Seperti biasa. Jadi kami masih sibuk seperti biasa tetapi cuma ada di rumah. Alright. Dan kalau kita tengok kan, sistem pembelajaran dekat Denmark adalah antara yang terbaik lah dekat dunia. Sistem mereka berbeza dengan kita di mana mereka memang gunakan 100% online. Ada buku, betul ke Sherry? Bukan 100% online, tapi memang kebanyakannya online. Macam anak saya memang tak ada buku teks langsung. Wow. Dia sekolah dia memang 100% online. Sana tak ada SPBT lah. Maknanya skim pinjaman buku teks tak ada lah. Awak dia Aziz. Okeylah, macam inilah sebab kita Sherry sendiri beritahu pada kami ramai yang belajar online apa semua kan. Jadi adakah perbezaan tu tak banyak lah kan? Kira macam perbezaan tak banyak musim COVID dan bukan musim COVID. Sekarang ni seperti ada semua dapat lihat sistem pembelajarannya nampak macam ni. Webcam je Zik. Macam kalau murid-murid sekolah rendah, mungkin ada sedikit kesukaran. Mereka memerlukan bantuan daripada ibu bapa lah kan. Tapi macam sekolah menengah, diorang boleh buat kerja sendiri. Tak ada masalah lah untuk yang pelajar sekolah menengah kan, sebab mereka pun dah senang nak faham. Okey, tadi saya ada kata anda semua berada dalam keadaan yang seperti biasa. Tapi nak tanya sikit, bagaimanakah kesan isu COVID-19 ni kepada ekonomi Denmark dan berapa ramai yang hilang pekerjaan? Ekonomi Denmark memang tidak terkecuali lah daripada terkena kesan COVID ni. Sekarang sebanyak hampir 75,000 orang sudah melaporkan diri kehilangan kerja. Tapi sebab Denmark is a welfare society, jadi seperti biasa mereka akan menerima bantuan kerajaan atau dari union. Maknanya akan menerima bantuan selama mana tu? Sherry? Selalunya dalam tempoh maksimum 3 tahun. So dalam 3 tahun tu dia masih kena mencari kerja lah. Wow. Kalau lepas 3 tahun tak dapat kerja juga macam mana, Sherry? Dan dia ada skim yang lain pula.
Okey, tapi bila sebut pasal bantuan kan, boleh tak Sherry kongsikan sedikit kepada kami, terutama rakyat Malaysia ni, bantuan yang disediakan kerajaan tu bantuan yang macam mana? Macam dekat Malaysia kan kita ada beberapa jenis bantuan semasa PKP ni. Kalau dekat Denmark, sepanjang pandemik COVID-19 ni ada tak yang diumumkan oleh kerajaan? Ada juga macam kerajaan akan membayar dalam 75% gaji pekerja untuk perniagaan yang kehilangan revenue sebanyak 40% ke atas. Dan 90% untuk pekerja kontrak yang hourly paid. Okey. Kalau sebagai guru, kalau Sherry ni sebagai guru, macam mana? Adakah gaji masih berjalan seperti biasa? Macam seperti biasa. Dan Sherry juga merupakan guru yang akan mengadakan kelas secara online, is it? Ya. Hari ni tak ada kelas? Sekarang cuti Easter this week. Easter cuti. Macam mana? Boleh kongsikan sedikit pengalaman sebagai seorang guru tu, macam mana handle? Yelah, kalau di sekolah kan kita berhadapan dengan murid-murid dengan lebih senang kan. Tapi sekarang ni bila online tu, boleh kongsikan sikit pengalaman Sherry? So macam diorang boleh macam tulis message kat kita kalau ada perlu bantuan secara peribadi. Jadi kita buat online one-to-one meeting. So dalam satu hari tu kita tulis macam pukul 3 murid ni, pukul 4 murid ni. Jadi dia ada one-to-one bantuan daripada cikgu. Yes, maknanya lagi fokus lah. Ada juga boleh fokus. Yeah. Sebab motivasi paling penting untuk pelajar-pelajar supaya dia boleh fokus, teruskan pembelajaran macam biasa. Yeah. Semasa mengajar tu ada tak yang macam student-student yang panik mengenai pandemik COVID-19 ni, yang mungkin macam, cikgu macam mana ni cikgu? Saya I can't go outside. Takutlah. Setakat ni tak lagi, sebabnya sebelum sekolah ditutup memang isu ni memang telah dibincangkan dekat sekolah antara murid-murid juga dengan cikgu. Dan bawang dululah. So diorang memang dah aware. Ada juga satu murid, satu grup daripada kelas saya buat projek pasal COVID. Wow. So masa tu on statistik, matematik subjek matematik. So dia buat projek COVID. Kalau boleh bertanya, Sherry mengajar subjek apa? Matematik dan English. Boleh tanya tak, Sherry ajar budak-budak macam sekolah rendah ke, macam kalau kat kita Malaysia ni sekolah rendah, sekolah rendah. Sekolah rendah. Maknanya sebab saya dilatih untuk sekolah rendah saja. Jadi saya boleh mengajar sekolah rendah saja. Faham. Okey. Baguslah kan, budak-budak sekolah rendah pun buat pasal benda ni kan. Ya, dan Sherry, mungkin Sherry ada ucapan ataupun kata-kata kepada semua rakyat Malaysia yang berada di Denmark yang sedang menonton sekarang secara online, ataupun semua rakyat Malaysia yang sedang menonton kita di TV3 sekarang, Sherry. Silakan. Kepada keluarga, rakan-rakan dan rakyat Malaysia, teruskan langkah berjaga-jaga, duduk di rumah. Dan terima kasih kepada frontliners dan terutamanya NGO dan sukarelawan di Malaysia. Dan akhir sekali, syabas Malaysia. Kami bangga sangat dengan Malaysia. Yep. Itu dia. Sherry, apapun kita nak ucapkan terima kasih. Stay safe dekat mana Sherry berada sekarang. Terus stay at home kan. Yes, betul. Kami dari tim Borak Kopitiam juga ingin mengucapkan semoga Sherry sentiasa berada dalam keadaan baik-baik bersama keluarga. Terima kasih. Kirim salam dekat husband ya, Sherry ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia Shahrizad Syamsuddin, seorang cikgu yang berada di Copenhagen, Denmark, yang juga memberikan sedikit sebanyak macam mana agaknya suasana di Denmark sepanjang pandemik COVID-19 ni. Yes, tapi apa-apa pun sebelum itu, jom kita bersama berdoa untuk kesejahteraan kita semua rakyat Malaysia. InsyaAllah, sama kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia doa daripada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang bersama dengan kita juga sekarang ni. Video call. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Haziq. Alhamdulillah. Ustaz sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Ustaz, sabahal khair, sabahal khair. Subhanallah nur. Masya-Allah. Takalam Arabi. Berapa lama kau belajar tu Ustaz? Tengok, weh, ni Ustaz Jafri ni okey, aku kena belajar bahasa Arab sikit. Ustaz, mungkin kita nak tanya dulu macam mana Ustaz, keadaan Ustaz di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Ustaz? Alhamdulillah, kami ni kira duduk di madrasah lah, dalam madrasah saya, alhamdulillah. Dan punya ruang sikit lah di hadapan rumah ni untuk bergerak, beriadah dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun kita patuh kepada perintah kerajaan, insya-Allah, dan ini adalah yang terbaiklah, insya-Allah. Mudah-mudahan. InsyaAllah, insyaAllah. Dan Ustaz, kita nak tanya Ustaz sesuatu mengenai frontliner gitulah. Mungkin kita nak dapatkan sedikit sebanyak info mengenai mereka yang bekerja di waktu COVID-19 ni kan. Yang tak mengira waktu sekarang ni Ustaz. Mereka mengorbankan masa untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 ni. Dan isteri Ustaz sendiri merupakan seorang doktor Ustaz. Ya, betul. Okey, jadi mungkin kita nak tanya mengenai ibadah, keringanan ibadah yang diberikan kepada petugas frontliner COVID-19 ni. Mungkin mereka yang memakai PPE kan. Ya, betul. Nak menunaikan solat macam mana Ustaz Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit kepada semua penonton. Baik. Yang pertamanya kita nak ucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kita setinggi-tingginya kepada pihak-pihak frontliners ini daripada abang polis kitanya dengan tenteranya dengan Allahumma salli Muhammad doktornya, jururawat dan sebagainya. Yang mereka ni berkorban duduk di barisan hadapan dan mempunyai risiko yang tinggi Betul. dibandingkan dengan kita yang duduk di rumah ni kan. Haziq dan Zaid okeylah duduk dekat studio. Itu pun saya jauh dengan Zaid Ustaz. Saya kalau Haziq ni kalau boleh jauh pun okey lah. Jaga distance jaga. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di sini terdapat keringanan-keringanan yang tertentu yang Allah berikan kepada orang-orang yang berada di dalam kesusahan untuk melakukan ibadat dia. Okey. Tambah-tambah orang-orang yang kita anggap mereka ni orang yang seolah berada di barisan hadapan dalam peperangan ini. Bagi pihak kita ni, subhanallah. Saya teringat satu hadis Nabi SAW tentang mata-mata orang yang akan Allahumma salli alaihi wasallam tidak akan disambar oleh api neraka. Ialah di antaranya ialah mata yang berjaga malam fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti berperang ya Ustaz seperti berperang, subhanallah. Dan mereka menggadai nyawa bagi pihak kita. Subhanallah. Sebab itu kita salute dan kita respect mereka ni. Ya. Betul tak Zack? Betul Ustaz. Jadi apa antara keringanan yang diberikan kepada mereka frontliner ni? Baik. Allah SWT. Kalau disebutkan keringanan, ulama berbahas panjang tentang keringanan rukhsah disebutkan kepada orang-orang yang ada halangan dalam urusan ibadat dia. Cumanya keadaannya berbeza mengikut kepada keperluan mereka. Jadi saya faham ada beberapa jenis yang kita faham. Yang pertama, PPE ini dia sekali pakai saja. Dia tak boleh pakai nanti buang semua, tak boleh kan? Sama. Yang kedua, frontliners kita ni dia sampai ada yang tak sempat untuk ke tandas sehingga terpaksa memakai lampin pakai buang kerana SOP tidak membenarkan mereka untuk buka dan pakai demi keselamatan nyawa. Yang ketiganya, keperluan ataupun tanggungjawab kerja yang berbeza-beza. Jadi tidak semua orang, yang ni kena faham ni, tak semua orang akan memakai rukhsah ataupun keringanan yang sama. Jadi dalam susunan dia mungkin ada orang yang hanya memakai PPE itu dengan tempoh yang sekejap sahaja. Ada keduanya yang memakai yang perlu mengikut shift tetapi masih berada dalam waktu solat yang dia boleh untuk solat secara sempurna. Itu perlu solat lah. Itu perlu solat lah. Yang ketiga ialah orang yang frontliners kita yang mengikuti shift yang panjang. Tetapi sallallahu alaihi Muhammad, walaupun begitu dia masih ada waktu untuk jamak
jamakkan solatnya. Jamak solat sama ada jamak takdim yang ni di awal ataupun jamak takhir yang ni di kemudian. Faham. Okey, Jadi Maksudnya subhanallah. solat 4 rakaat itu boleh dibuat 2 rakaat lah Ustaz ya, sekali kan? Zuhur, asar. Bukan. Dia bukan jadi 2, yang tu dia kasar. Dia jamak saja, maksud jamak ni Sekali dihimpunkan saja. Tapi dia tak boleh kasar sebab kasar itu hanya untuk permusafiran je, musafir Faham. saja. Maksudnya tetap Okey. rakaat, kalau 4 rakaat lah ya. Ya, betul. Okey. Okey, dan yang keempat, orang yang frontliners yang dia terpaksa bekerja sehingga melepasi waktu-waktu solat yang panjang dan tak mampu untuk berwuduk dan kadang-kadang duduk dalam keadaan najis. Terlepas Zuhur, Maghrib dan Zuhur, Asar, Maghrib terus. Ya, mungkin macam tu. Jadi, okey. saya nak simpulkan ada 4 Okey, 4. cara untuk sembahyang ataupun solat kepada orang-orang yang duduk di front line ni. Mengikut kepada yang kita sebutkan tadi. Ada yang pendek masa, ada yang panjang masa, ada yang melepasi waktu. Ya Ustaz. Okey ya? Boleh Ustaz, boleh. Yang ni saya minta tolong hazam Fokus. dan faham elok-elok. Sebab Okey, Betul-betul, kami pun tengah fokus ni tengok Ustaz ni. kita takut apa tahu? Kita takut nanti dia boleh solat tapi akhirnya dia meninggalkan solat dengan mengambil rukhsah orang lain. Faham. okey. Faham? Okey. Baik, yang pertama dia solat seperti biasa. Okey. Kalau dia dalam tempoh yang pendek dia pakai, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dia masih ada waktu solat dia yang dia boleh solat dengan sempurna pada waktu dia, maka dia mesti solat seperti biasa. Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, dia panggil solat jamak suri. Jamak suri ni apa? Jamak Saya dengar tak jamak suri ni? Tak Dia pernah bukan dengar. suri. Dia bukan suri rumah, dia bukan. Di Suria apa Ustaz? Jamak suri ni maksud solat zuhur dengan solat asar. Solat zuhur dibuat pada waktu zuhur tapi di hujung dah. Oh, Dan solat last-last tu. asar, ya, dibuat pada waktu asar tetapi di awalnya. Jadi dihimpunkan, seolah menghimpunkan kedua-dua solat tersebut tetapi dilakukan pada waktunya yang tersendiri. Jamak suri. Jamak suri Jamak maksudnya suri. Zuhur di penghujung waktu, asar di awal waktu. Macam tu Ustaz? Ya. Sama Jadi juga. kalau saja tak boleh buat tau. Dia on ni saja, dia ada apa ni, keringanan saja kalau ada keperluan tertentu. Oh, Okey. terima kasih Ustaz. Jamak suri. Okey, faham. First time dengar. Yang ketiga Ustaz? Yang ketiga solat jamak tanpa kasar. Ini kita sebut tadi ni. Okey, Dia yang boleh bawa waktu Zuhur pergi ke Asar. Ya, sebagai contoh kan, ada frontliners kita yang bekerja daripada pukul 2 petang sehingga 9 malam sebagai contoh. 2 petang sehingga 9 malam. Ya, Jadi kalau kita faham dekat situ ada berapa waktu? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kan? Ya, betul. Betul? Okey, apa dia boleh buat? Jadi sebelum masuk jam 2 tu dia wuduk siap-siap sebagainya, dia pakai PPE dia dan dia solat Zuhur dan Asar siap-siap. Faham. Dia panggil jamak takdim, dia panggil jamak awal. Jamak takdim. Okey. Pada waktu zuhur. Jadi, tapi tak boleh kasar ni sebab dia bukan bermusafir. Kasar ni untuk musafir. Jadi, dia buat 4 zuhur dan 4 asar. Faham. Okey, habis. Kemudian dia pun bekerja lah sampai jam 9, maksud dia telah melepasi waktu maghrib. Ya, betul. Dan dia dah masuk waktu isyak. Balik ke rumah dia, mandi semua siap. Kemudian, masih dalam waktu isyak, dia jamak takhirkan solat dia. Oh, dia tak payah qada Ustaz Tak payah, ini tak payah. Oh, Ini dia okey. jamak tak payah qada. Faham. Okey, dia sembahyang maghrib 3 rakaat dan dia sembahyang isyak 4 rakaat sempurna. Ya. Solat Muhammad. Jadi Faham. cuma yang zuhur dengan asar tadi diawalkan pada waktu zuhur dan maghrib dan isyak diakhirkan pada waktu isyak. Walaupun sudah berada di rumah sendiri Ustaz Walaupun sudah berada di rumah sendiri. Faham. Okey. Ya. Okey, ini dia panggil jamak. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat inilah yang diperbincangkan panjang lebar oleh sahabat-sahabat kita, oleh para asatizah alim ulama. Keadaan frontliners kita yang terpaksa untuk berhadapan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut sebagai salli ala sayyidina Muhammad, tempoh yang begitu panjang sehingga terpaksa tidak mampu untuk berwuduk dan bertayamum dengan sempurna dan tidak mampu untuk kadang-kadang memakai, disebut sebagai apa, Ustaz Muhammad, PPE. pakaian dia panggil diapers. Dia pakai lampin, pakai buang sampai terpaksa buang air dekat dalam. Wallahu a'lam lah. Tapi Ustaz Muhammad, jadi orang ni dia tak mampu untuk solat secara sempurna. Apa yang dia boleh buat? Ini pun kena dengar baik-baik. Okey Ustaz. Ialah salli ala sayyidina Muhammad,
dia melakukan solat pada waktunya dalam keadaan tidak berwuduk, bahkan dalam keadaan bernajis tu. Oh. Dia panggil, pada mazhab Syafi'i disebut sebagai solat hormat waktu. Hormat waktu. Maknanya anytime boleh buat? Ini pada masuk waktu dia lah. Zuhur masuk waktu zuhur, dia terus saja dengan pakaian tu, dengan tidak berwuduk sebab dia tak boleh buka ni. Kalau dia buka nanti dia dah expose tubuh dia. Saya faham macam tu lah. Betul. Kemudian dia tak boleh nak pakai balik sebagainya. Maka SOP-nya demi menjaga nyawa dia, maka dia tak boleh buka. Dia tak boleh nak berwuduk, tak boleh nak ambil air dan sebagainya. Maka dia solat saja bagaimana keadaan dia waktu tu, dan nanti selepas daripada balik ke rumah sebagainya, sama ada kena qadha ataupun tidak, ini ada dua pendapat yang kedua-duanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okey. Okey. Apa dua pendapat Okey. ni? Jadi, Salih Ahmad, pendapat yang pertama dia panggil pendapat muqtamad pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, okey. Boleh faham kan apa ni Zack dengan Haziq? Boleh faham, Apa yang dia Alhamdulillah. buat. Jadi, dia solat saja sekadar macam mana yang dia mampu untuk solat. Dia rokok, sujud sebagainya macam biasa, cuma dia tak ada wuduk. Ya. Dia tak ada wuduk. Yang dia tak ada cuma wuduk saja. Faham. Okey. Okey, dan mungkin dalam keadaan dia bernajis. Dia bernajis tak boleh semayang sepatutnya. Dengan pakai pampers tu lah. Pakai pampers, tapi dia terpaksa buat juga. Cuma yang ada khilaf ni sama ada perlu qadha ataupun tidak. Perlu diulang ataupun tidak. Pendapat yang pertama, pendapat muqtamad. Pada mazhab Imam Asy-Syafi'i, wajib diqadhakan. Kena solat balik. Kena solat balik. Solat balik. Cumanya, solat waktu mana? Nanti bila dia punya kelapangan, mungkin waktu ni dia dah letih sangat, balik pun dah flat dah. Macam diceritakan oleh sahabat-sahabat yang duduk di front line tu. Balik-balik letak kepala tu memang lena lah. Memang letih sangat-sangat. Jadi nanti mungkin bila dah reda keadaan ni sebagainya, barulah diulang sikit demi sikit. Dan dia tidak dikira sebagai orang yang berdosa. Bukan orang yang sengaja meninggalkan solat dan sebagainya. Tak. Faham. Boleh faham tak? Jadi ini pendapat muktamad pada mazhab Imam Syafi'i, dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Maksudnya wajib ke atasnya segera solat mengikut keadaannya pada ketika tersebut, dan wajib ke atasnya mengulangi qadha jika dia menemui air atau tanah di tempat yang menggugurkan kefarduannya dengan tayamum. Ini adalah pendapat yang sahih dan telah diputuskan oleh ramai ashab, yakni ulama-ulama mazhab Syafi'i, Ya. atau majoriti mereka yang dan disahihkan oleh selain daripada mereka. Ini seperti yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya yang baru, dia panggil Qaul Jadid, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru. Ini pendapat pertama, dia panggil pendapat muqtamad. Ya. Okey? Okey. Pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua ialah tidak wajib qadha. Tak wajib qadha. Dah solat tu solat Ya. lah tadi tu. Solat dah yang itu sudah dikira sebagai solat. Ini pendapat juga pada mazhab Imam Syafi'i, tapi qaul qadim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menyebutkan wajib ke atasnya solat dan tidak wajib ke atasnya qadha. Dan qaul qadim ini merupakan pendapat pilihan Al-Muzani. Tapi Salih Alaihi Muhammad, seperti yang ulama bahas, ulama sebut tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Salih Alaihi Muhammad, pilihan yang paling utama, pilihan yang paling baik Adalah? untuk dipilih oleh frontliners kita dan kita sendiri seandainya berhadapan dengan situasi yang begini, ialah dengan berpegang kepada qaul pendapat yang pertama tadi, pendapat muqtamad Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cuma jangan rasa terbeban dengan nak kena qadha tu, rasa macam susahlah Ustaz, takkanlah sampai tak boleh nak consider langsung dan sebagainya. Maksudnya ambil waktu nanti bila kita dah rasa lapang dah rasa selesa sikit dan sebagainya. Mungkin waktu tu pandemik kita ni pun dah kurang dah. Waktu tu kita slowly buat insya-Allah. InsyaAllah. Terima. Diharapkan agar penjelasan Ustaz Jafri ni dapatlah memberikan sedikit sebanyak penjelasan mengenai mungkin persoalan yang bermain dalam fikiran kita semua kan, dan juga frontliner kita ni kan Ustaz. Ya, Okey, jadi Ustaz, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Sama-sama. Bakar Mahmudi yang bersama dengan kita hari ini Ustaz. InsyaAllah terima kasih atas jumputan pada hari ini. Ya, dan terima mudah-mudahan kasih jadi juga manfaat untuk di semua. atas doa Ustaz tadi. Ya Allah. Ustaz kongsikan bersama kami. Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah jauhkan kita dari wabak dan hentikan wabak ni daripada negara kita. InsyaAllah, Allah, Ustaz. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima Semoga kasih sihat sentiasa. Zack, Haziq. Terima kasih banyak insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian sedikit oleh Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud. Itu memang banyak pencerahan dia sebenarnya. Walaupun kami dengar tadi penjelasan ustaz tu kan. Jadi kita walaupun kita bukannya seorang doktor, nurse, tapi kita dapat sedikit Rasa. sebanyak ilmu. Betul. Kita dapat sedikit sebanyak ilmu untuk kita gunakan di waktu keperluan kita nanti. Jadi sekarang ni kita doakan agar frontliner kita semua kuat, frontliner kita semua tabah untuk terus berjuang di medan perang sekarang ini untuk sama-sama membantu kita. Anda semua adalah hero. Jadi, adakah anda ready untuk kita punya fasa ketiga PKP? Apa-apa pun, kita ada benda nak kongsikan. Tapi bukan sekarang, lepas ni. Kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Masih lagi di Borak Kopitiam, pelbagai info yang kita akan kongsikan kepada anda. Ya, dan kita akan masuk ke fasa ketiga. 15 April 2020 kita akan masuk ke fasa ketiga PKP. Di mana itu adalah minggu kelima bermulanya kan PKP ini, dan mungkin menjadi isu sedikit sebanyak dalam tempoh PKP ini adalah urusan kewangan. Betul. Dan disebabkan itu kita bawa tetamu istimewa kita. Kita ada Cik Afian Madrawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Besut Terengganu ya kita bawakan Cik Afian berada dalam kereta nak pergi mana Cik Afian? Nak live ni. Oh, nak live je lah. Nak live. Oh, nak memang live. khas untuk live duduk dalam kereta Betul, dah sejam dah kat sini ni. Okey, Cik Afian merupakan seorang pengurus kewangan dan sekarang ni Cik Afian, kita dah pun minggu keempat nak masuk ke minggu kelima Perintah Kawalan Pergerakan. Dan mungkin ramai juga yang tidak dapat bekerja, yang mungkin gaji hari, yang mungkin juga terpaksa di-freeze-kan gajinya sepanjang tempoh PKP ni. Dan bagaimana sebenarnya kita nak mulakan dengan rancang bajet sepanjang PKP ni, Encik Afian? Baik. First of all, saya ucapkan terima kasihlah kepada penerbit Borak Kopitiam yang sudi jemput saya. Baik, secara umumnya kita tengok ada beberapa segmen yang terlibat lah. Ada yang T20, ada yang M40, ada yang B40 kan. Dan saya nampak yang paling terkesan dalam MCO ni ialah daripada kalangan B40 yang terutamanya bagi mereka yang bekerja gaji hari ataupun yang bekerja sendiri, yang memang bekerja dapat income, tak bekerja tak ada income. Contoh macam niaga nasi lemak kan, niaga tepi jalan dan sebagainya. Yang tu yang agak terkesan lah. Betul. Dan dari satu sudut sebenarnya dari peringkat kerajaan dah sediakan banyak sangat inisiatif-inisiatif prihatin yang saya rasa satu perkembangan yang baik, antara lain macam moratorium dan juga pengeluaran KSP dan juga BPN. Jadi untuk cara umumnya bagi yang dapat bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan ni, tolong sangat-sangat untuk rancang dengan baik kewangan tu untuk akan datang, sebab kita jangkakan benda ni tak akan pulih dalam masa yang singkat kan. Katakanlah PKP ni kita dah masuk ke fasa yang ketiga. Dah sebulan lebih dan mungkin dijangka pula sampai ke habis Ramadan, sampai ke Syawal. Jadi dalam tempoh yang agak panjang itu kita perlukan bantuan kewangan, dan alhamdulillah kerajaan dah bagi pun bantuan kewangan tersebut. Jadi kita kena susun benda-benda yang sangat perlu saja untuk kita gunakan duit tersebut. Kalau nanti kita belanja untuk benda-benda yang membazir. Sebab sekarang ni kalau kita tengok memang statistik daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia, Jabatan Perangkat Malaysia, bagi tahu kos sara hidup, kos isi rumah dah turun lebih kurang 48% daripada sebelum ni. Mana kata sebenarnya dari satu sudut dah banyak jimat dah. Dah banyak jimat dah bila MCO ni, sebab kos kereta mungkin minyak dah tak ada kan. Walaupun minyak harga rendah sekarang ni kan, tetapi kos untuk travel dan sebagainya dah tak ada dah. Dalam masa sama ada moratorium. Dan kalau tengok kalau saya tengok satu sudut dari sudut pinjaman, selalunya average rakyat Malaysia ni kalau ikut statistik lebih kurang 40-50% gaji tersebut digunakan untuk bayar hutang. Betul. Mana kata lebih kurang 50% lah. Mana kata kalau gaji 2,000, 1,000 untuk bayar hutang. Kalau gaji 5,000, 2,500 untuk bayar hutang. Jadi dengan tempoh 6 bulan moratorium yang kerajaan benarkan secara automatik ini sebenarnya banyak sangat membantu golongan sama ada B40 ataupun M40 terutamanya. Malah P20 pun boleh dapat juga kelebihan tersebut. Mana kata kalau gaji banyak, contohlah P20 yang gaji selama ni contoh 10,000 sebulan.
Jadi dengan mungkin 50%, 5,000, 6,000 hanya untuk bayar hutang. Jadi dengan adanya moratorium ni, kerajaan benarkan moratorium secara automatik ni, mana kata semua golongan separuh daripada hutang tadi, separuh daripada gaji tadi dah kira safe dah. Tak perlu bayar hutang. Tapi dalam masa 6 bulan je lah. Sebenarnya duit tu kita boleh buat saving Encik Alfian Duit yang sepatutnya kita bayar loan tu, kita boleh buat saving. Nah, itu pun bagus juga. Kita bersedia sebabnya saya jangkakan kalau ikut report-report daripada international punya newspaper, dijangkakan kemelesetan ni setahun ke 3 tahun berlaku. Allahu Akbar. Mana kata kita baru sekarang ni mungkin mana kata kita nak gunakan duit tu nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang. Dan kalau tengok inisiatif yang diberikan kerajaan pun macam payroll free selama 12 bulan. Mana kata kerajaan pun sebenarnya dah ready untuk berhadapan benda ni at least setahun. Setahun krisis ekonomi ni akan berterusan. Sampai macam tu lah. Okey, Cik Alfian, itu bila kita cakap pasal simpanan kan, ini kita nak tanya, berapakah bajet paling ideal sebenarnya untuk kita belanja satu hari? Mungkin Cik Alfian boleh kongsikan bagi mereka yang berstatus bujang, yang baru berkahwin dan suami untuk isteri yang saja. Suami isteri saja ataupun yang berkeluarga besar. Okey, baik. Dari sudut kos harian tu, kalau kita tengok sebenarnya dari saya ada baca juga satu report daripada Neil Patel, dia bagi tahu industri makanan meningkat tau. Ketika musim MCO ni, industri makanan meningkat. Dan kalau tengok kat Malaysia ni, Gardenia, roti Gardenia sampai habis kan. Betul. Sampai terpaksa meningkatkan 5% dia punya pengeluaran dia. Jadi memang kos-kos lain menurun. Kos transport menurun, kos makan luar menurun. Tapi kos makan kat rumah tu dah mungkin meningkat. Sebab yelah bangun pagi, makan sarapan. Lepas tu duduk main handphone, tengok TV, makan lagi. Kan? Tengah hari, tak apa makan lagi. Petang, makan lagi kan. Sampai kan orang kata MCO ni menyebabkan berat badan meningkat. Jadi nak tak nak memang... Cik Alfian macam tuju kat kita orang je, Cik Alfian. Jadi dari segi bajet tu memang kalau ikutnya, saya rasa saya tengok banyak kalau ikutkan biasa, sehari kalau seorang dalam RM10 ke RM20 pun dah cukup kot. Kan? Seorang Ke tak cukup? Untuk Zack tak cukup. Tak, maksud saya seorang Maksudnya kalau suami isteri tu kira RM40 lah sehari, Cik Alfian Lebih kurang lah. Tapi kalau kita kalau kita dapat masak sendiri, mungkin lagi jimat. Lagi jimat kos tersebut kan. Beli beras, masak sendiri. Bergantung pada orang, bergantung pada gaya hidup seseorang tu. Sebenarnya ada je banyak cara untuk berjimat. Dan ada orang juga yang menggunakan duit penjimatan loan tu yang tak bayar rumah, tak bayar kita tu untuk beli makanan banyak-banyak, Cik Alfian. Itu macam mana? Apa komen? Apa komen Cik Alfian tu? Itu pun sebenarnya kena jangan sampai panik buying lah, sebab kalau ikut statement daripada menteri, insya-Allah makanan yang kita ada cukup. Cumanya kita risau nanti panik buying, contoh beli roti banyak-banyak, roti dah ada tempoh dia dalam tak sampai seminggu dah expired kan. Seminggu dah expired. Jadi membazir pula nanti. Sebab dah ada pun viral gambar roti yang dibuang. Ya, betul. Dibuang disebabkan dah expired. Jadi rugilah. Beli untuk sekadar keperluan lah kan. Betul. Okey, Cik Alfian, di masa sekarang ni, di zaman-zaman musim-musim COVID-19 ni, mungkin kita nak tanya Cik Alfian mengenai apakah benda ataupun barang yang perlu kita saving di masa-masa ni. Sebab Cik Alfian sendiri pun kata tadi untuk kemelesetan ekonomi ni kemungkinan akan sampai setahun atau ke 3 tahun kan maksimum. Jadinya apa sebenarnya yang rakyat Malaysia perlu save sekarang ni selain daripada cash? Betul? Okey, baik. Saya suka ambil iktibar daripada pengajaran daripada Surah Yusuf. Dalam Surah Yusuf ada diceritakan tentang Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Jadi Raja Mesir tanya pandangan pembesar dia tak seorang pun dapat bantu, sehinggalah sampai ke pengetahuan Raja Mesir ada seorang banduan, dan banduan tersebut ialah Nabi Yusuf AS. Dan banduan Nabi Yusuf AS mentafsirkan bahawa Mesir akan mengalami 7 tahun musim subur diikuti dengan 7 tahun musim kemarau. Jadi kita tengok sekarang di Malaysia, musim subur ke musim kemarau? Dah musim kemarau lah kan, kita ibaratkan. Dah sampai iaitu dengan krisis ekonominya, dengan krisis kesihatannya. Jadi nak tak nak memang saving kena ada. Cuma kalau kita tengok realiti di Malaysia, habit saving tu, tabiat saving rakyat Malaysia sangat-sangat rendah tau. Kalau ikut statement yang ada dikeluarkan baru ni, lebih kurang 10-20% sahaja rakyat Malaysia yang ada simpanan 1,000 kalau berlaku kecemasan.
Dan atas dasar itu saya nampak kerajaan memberi moratorium, memberi bantuan kesihatan nasional, memberi kebenaran keluarkan wang kepada SP RM500 sebulan. Sebab kalaulah tak buat macam tu, saya rasa 90% akan impak sangat besar apabila kehilangan punca pendapatan dalam masa yang sama tidak ada wang simpanan. Jadi balik pada soalan tadi, nak tak nak memang kena sediakan cash, kena sediakan simpanan. Supaya duit yang kita ada ni dapat digunakan untuk masa-masa terdesak nantilah. Dalam masa sama, kita juga kena kreatif untuk mencipta punca sumber pendapatan yang baru. Sebab banyak pendapatan yang kurang, contoh macam sektor pelancongan, kan, sektor pelancongan, sektor pengangkutan awam, kan, penerbangan. Benda yang rakan-rakan kita yang terlibat dalam sektor-sektor tu memang terjejas terus. Ada yang memang terpaksa cuti, ada yang sampai terpaksa berhenti kerja. Ya, betul. Jadi sekarang ni masa untuk kita cipta pendapatan baru. Yang saya nampak antara sumber pendapatan baru yang kita boleh create, bisnes baru, bisnes yang kita boleh usahakan, first saya nampak ialah makanan, yang kedua logistik. Apa tadi? Logistik. Okey. Logistik. Contoh macam sekarang ni kalau tengok ramai orang gunakan perkhidmatan delivery online. Untuk beli barang dan menyebabkan lambakan barang yang tidak dihantar ke pelanggan. Jadi sehingga kan ada syarikat-syarikat yang menawarkan allowance yang tinggi lah untuk mencari runner-runner. Jadi sektor makanan dengan logistik ni saling berkaitan sebab orang buat makanan, dalam masa dia nak hantar makanan takkan dia sendiri nak hantar makanan. Jadi kita rakyat Malaysia perlu kreatif mencipta pendapatan-pendapatan baru. Sebab takkan selama-lamanya kita nak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Takkan selama-lamanya kita nak mengharapkan saving yang kita ada sedikit ni. Jadi nak tak nak memang kena cipta pendapatan, kena kreatif, kena cari sumber pendapatan. Sekarang ni pun ada yang juga rakan-rakan kita yang buat dropship, yang jual produk-produk online. Jadi boleh gunakan juga. Satu lagi saya tengok, saya pernah terbaca daripada satu buku tentang bisnes ni. Dia ada 4 kategori bisnes yang tak terjejas waktu gawat. Apa dia tu? Iaitu makanan. Yang kita tengok sekarang memang waktu gawat pun orang tetap makan. Kan? Kedua, kesihatan. Mana kata contoh macam sekarang ni sektor kesihatan, contoh supply PPE, supply face mask sangat laju lah. Sehingga kan kilang pun dah habis. Kalau order hari ni daripada kilang tu mungkin 2 minggu, 3 minggu baru dapat. Lambat lah. Kan? Lambat. Yang ketiga, pertama makanan, kedua kesihatan, satu lagi sektor pendidikan. Pendidikan. Sebab kalau tengok hari ni memang sekolah tak berjalan, betul? Sekolah tak, maksudnya tak sekolah ditutup, tapi dalam masa yang sama anak-anak masih lagi perlu belajar. Sebab tu ada cikgu-cikgu sekolah-sekolah yang ambil inisiatif untuk buat kelas online, guna Google Classroom, guna Zoom dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga ada apps yang online ini yang boleh digunakan oleh parent untuk bantu anak-anak. Jadi sektor pendidikan dalam. Dan kalau ikut daripada report daripada Forbes tu, semalam saya ada baca, dijangkakan homeschooling ni akan menjadi trend lepas pada ni. Kalau selama ni homeschooling ni maksudnya anak disekolahkan di rumah. Kata parents ni yang ajar, mungkin dipanggil guru, tuition dan sebagainya. Jadi homeschooling ni akan menjadi satu trend akan datang. Jadinya itu antara bisnes-bisnes yang bolehlah difikirkan oleh rakyat Malaysia. Jadi Encik Afian, terima kasih di atas penjelasan yang agak memang tepat dan mungkin boleh diguna pakai oleh semua rakyat Malaysia. Apa Encik Afian cakap apa tadi? Dah habis ke? Kalau nak lagi boleh datang sini jadi host lah, boleh. Okey, Encik Afian, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita hari ni. Sebenarnya banyak benda lagi kita nak tanya Encik Afian. Tapi itulah masa mencemburui kita. Sekarang ni pun dah dekat pukul 9 dah ni. Itulah pasal. Encik Afian pun dah sejam dalam kereta. Boleh follow Facebook saya dan juga blog saya. Apa nama? Boleh kongsikan sikit. Facebook. Afian Marawi. Ejaannya? Blog AFYAN. Search jumpa insya-Allah. Okey, Afian Marawi. Baik, terima kasih banyak. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu Wakanda forever. Itulah. Lagi satu Haziq, saya nak buat lagi satu tahu buat apa? Buka YouTube channel. Buat duit. Di antara YouTubers yang sekarang ni tengah aktif lah ni. Okey, ini lagi satu berita nak dikongsikan kepada anda di mana seorang artis antarabangsa bersama rakan-rakan dia membuat satu inisiatif di mana mereka akan buat satu konsert amal dan Lady Gaga bersama rakan-rakan artis yang lain, artis yang besar-besar juga telah membantu untuk raise
35 million US dollars, Haziq. Ya, untuk daripada membantu. 60 corporation yang berbeza, Betul. company yang berbeza dalam masa seminggu untuk memberikan bantuan kepada semua yang terlibat dalam COVID-19 lah. Yep. Ya, jadi itulah dia. Kalau kita tengok sekarang ni agak ada ralat sikit di mana tajuk kami sebenarnya tulis berapa tadi kita tak perasan, tapi sebenarnya adalah 35 juta USD. Betul. Ya. Itu dia. itulah Jadi dia. inisiatif macam ni lah seperti kita dapat lihat sekarang kan, Haziq kan. Yep. Orang mula menjaga kebersihan. Dia lebih fokuskan kebersihan. Ramai orang yang mula tunjuk sifat tanggungjawab, sifat prihatin, dan isu COVID-19 ni sedikit dapat mengubah persepsi kita dalam kehidupan sebenarnya, Haziq. Ya, betul. Ya, dan benda ni mungkin akan efek kepada kita selepas PKP juga. Betul. Kan? Macam mana dengan pergaulan kita kan? Bagaimana dengan kita punya hati. Betul. Saya Kan? suka bila Haziq cakap pasal hati, pasal keprihatinan. Ini adalah satu isu di mana nampak dia seorang individu ni dia menjaga kucing jiran. Bukan kucing dia, kucing jiran. Sebab jiran dia tersangkut dekat kampung. Yep. Jadi dia mengambil alih tanggungjawab tu. Okey, dan sekarang ni kita ada bersama dengan dia. Kita ada Cik Nik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Nik. Ya, apa khabar? Ya, di mana? Di Sendayan? Di rumah ke? Saya di rumah di Sendayan. Okey. Jadi awak dekat rumah awak ke rumah jiran ni, Encik Nik? Saya rumah saya. Oh, dekat rumah. Dan Zack, saya berada di rumah saya sekarang. Okey. Jadi sekarang ni dekat rumah awak tak ada kucing lah. Tak ada. Di rumah jiran tu ada kucing. Di mana rumah jiran? Depan ke, tepi ke, kanan ke, macam mana? Depan. Saya menuju ke rumah jiran sekarang. Oh, okey. okey. Jom kita ikut Cik Nik. Wah, Cik Nik macam buat vlog tu. Oh, Cik Nik, Kejap, nak perasan lah Cik Nik. Macam nak tahu juga macam mana Cik Nik boleh perasan. Yelah sebab rumah jiran di depan, bukan dekat sebelah. Macam mana Cik Nik boleh tahu macam kucing dia ni perlukan perhatian dan sebagainya. Macam mana Cik Nik tahu? sebenarnya saya dapat tahu sebelum tu saya pergi ke Terengganu, dan sebelum tu jiran saya dah bagi tahu saya yang mengatakan beliau akan bercuti sekolah. Tapi kan cuti sekolah, Ya. jadi dia akan balik kampung. So dia orang dah bagi tahu tolong tengok-tengokkan saja. Jadi saya pun okey, saya cuba sebab saya pun akan ke Terengganu masa tu. Jadi saya masa on the way balik daripada Terengganu, kita dapat berita daripada Kerajaan Malaysia mengatakan perintah kawalan pergerakan akan dilaksanakan pada hari tersebut. Ya. So pada hari itu jiran saya terpaksa tersangkut di Alostar Kedah. Jadi saya 2 hari saya lupa. Maaf saya 2 hari saya lupa. Jadi tiba-tiba anak saya kejutkan saya, dia kata ada kucing berkeliaran di luar. Baru saya teringat kucing jiran saya rupanya. Selepas 2 hari. Ya. Mana Cik Nik? Saya terus pergi ke rumah jiran, saya bagi makan, saya bersihkan air dia, saya bersihkan makanan dia, saya tambah, dan semua alhamdulillah semua sial lah, cuma kucing dia tak terurus sikit sebab dia liar. Saya pun dah kejar dia pun susah. Dia pun dapat tangkap sikit-sikit. Okey, itu nama dia siapa tu, Cik Nik? Ni nama dia Tompok. Okey, yang tu Tompok. Yang sebelahnya? Ini Ninja. Mana Ui, ninja? ninja. Oh, tu ninja. Kenapa ninja tu? Ninja. Sebab ini bukan dia yang bagi nama kan? Oh, yelah. Jiran dia yang bagi nama. Okey, jadi Ya, betul dia. sebelum ni lah Cik Nik, sebelum ni pernah ke Cik Nik memang ada apa orang kata nak pergi tengok-tengok lagi melawat kucing jiran sebelum ni? Sebelum ni ada. Saya ada selalu bagi air, bagi makan, tapi tak selalu sebab saya selalu outstation. Jadi bila musim PKP ni saya macam tak ada buat apa. Jadi saya bekerja di rumah, jadi ada masa saya untuk menjaga mereka ni kucing-kucing lah. Baik. Okey Cik Nik, nak tanya sikit lah. Okey, kita semua tahu ini bukan Cik Nik punya kucing. Ini jiran Cik Nik punya. Betul. Tapi apa sebenarnya yang mendorong Cik Nik untuk membuat sedemikian? Menjaga kucing orang lain, jiran? Sebab saya mendorong ni sebab satu, perhati kita sebagai, kita ada budi, kita ada perasaan kasih sayang, Simpati. dengan kucing, simpati. Jadi benda tu saya macam kesian sebab diorang berkeliaran, diorang perlukan makanan, kan? Diorang perlu makanan, diorang perlukan kasih sayang, penjagaan yang rapi. Jadi saya sebenarnya tak suka kucing. Saya suka jaga sebab saya sebenarnya suka kucing tapi tak suka menjaga kucing. Tapi bila dah jadi macam ni,
macam saya pun macam dah tersuka pula dengan kucing. Wah, itulah hikmahnya Zik. Antara hikmah tu. Itu ada hikmah tau. Di sebalik perkara yang terjadi ni Cik Nik. Awak akan membela kucing tak selepas ni? Apa dia? Lepas habis PKP ni adakah Cik Nik akan membela kucing? Tidak. Yelah, sebab Aziz, cuba bayangkan okey, Cik Nik ni itu bukan kucing dia. Ya. Tapi disebabkan PKP ni dia buat macam ni, dan sekarang Cik Nik yang terkenal. Kucing tu terkenal, tapi tuan dia kat mana? Tuan ni tengok kat TV sekarang. Saya di Langkawi, Kedah, Langkawi. Di Langkawi. Okey, Ya, jadi sekarang ni Cik Nik, makanan ni disediakan oleh jiran sendiri ataupun Cik Nik yang pergi beli ni Cik Nik? Saya yang pergi beli, saya uruskan semua. Daripada orang yang tak suka kucing Haziq, cakap macam tu rasa macam wow. Kita ni apa tu? Tapi kan apa tu macam mana? Okey, mungkinlah Cik Nik boleh kongsikan sedikit sebab sekarang ni kita tahu budaya kejiranan kita dah semakin berkurang. Mungkin Cik Nik boleh kongsikan sedikit macam mana boleh mendorong Cik Nik untuk bersikap macam tu. Macam kejiranan yang macam ni. Sebelum ni rapat tak dengan jiran tu sebenarnya? Rapat, saya rapat dengan jiran. Actually jiran saya ni memang pelbagai kaum. Cina ada, India ada, Melayu ada. Diorang saling bertegur, tidak sombong. Mereka perpaduan kami kat sini memang baik, terbaik. Yep. Kami akui memang kat sini memang terbaik. Kami cuma yang betul-betul rapat saya depan saya jiran pada negeri yang sama, Kelantan. So kami selalu berhubung. Orang Kelantan, minat kucing. So kami selalu berhubung dan selalu tolong-menolong lah antara satu sama lain. Tanggungjawab sebagai jiran, ni risau. Ya, betul. Dan sekarang ni memang binatang-binatang ni memerlukan makanan sebab mereka mencari selalunya kan kalau mencari makanan dia pergi kedai makan, betul. ada customer-customer kan, Betul. mereka yang pelanggan-pelanggan kedai makan tu akan bagi makanan. Tapi sekarang ni kebanyakan haiwan-haiwan ni kehilangan juga punca makanan. Betul. Boleh cakap juga macam tu. Jadi bila cakap pasal makanan tu, Cik Nik boleh kongsikan sedikit tak? Okey, kucing, makanan kucing. Kalau dulu kita makan kan, kita bagi dekat kucing, betul tak? Sekarang ni kedai tutup. Mana nak dapat makanan? So marah orang macam Cik Nik ni je lah. Cik Nik, adakah Cik Nik akan bagi makan kucing dekat rumah jiran tu saja? Ataupun bila Cik Nik nampak kucing kan Cik Nik akan bagi juga? Bagi, saya akan bagi. Saya akan bagi juga. Biasa apa yang berkeliaran dekat depan rumah saya akan bagi. Biasa keropok ke apa yang ada depan saya, apa yang ada makanan kat rumah, saya akan bagi. Tapi kadang-kadang Jangan bila orang berkeliaran pula Cik Nik bagi itulah makanan. ada sebab saya dengar Cik Nik kata apa yang berkeliaran ada rumah saya. Nanti Cik Nik buka langsir tengok rumah. Ramai orang tengok rumah sebab nak makanan Cik Nik. Okey. Allah minta maaf Cik Nik. Tapi Haziq dengan Zack, kucing ni tak sebenarnya dia memilih makan tau. Dia ada memilih makan juga. Betul. Dia tak semestinya makan apa yang saya bagi. Dia tak makan. Ada yang tak makan, cium je terus lari. Dia macam ada memilih. Fikir kita Wow. Dia ada setengah kucing saja yang makan. Okey, macam tompok ninja, kelabu putih ni semua kan. Makanan dia choosy tak? Apa dia? Dia memilih tak? Makanan dia memilih tak? Tak. Sebelum ni saya dah bagi makanan yang lain kepada tuan dia. Dia macam tak memilih. Memilih. Lepas tu saya terpaksa bagi makan juga. Mungkin dia lapar, dia terpaksa makan juga. Jadi saya pun tak tahu brand apa selalu tuan dia beli. Okey, Cik Nik. Mungkin bila Cik Nik menjaga haiwan peliharaan orang lain tau. Betul? Kan, Ya. bukan haiwan peliharaan sendiri. Ada tak mungkin kadang-kadang timbul rasa macam alah malas ni lah nak pergi hantar makanan ni, nak bagi makan kucing ni. Dulu aku tak pernah pun bagi makanan kat kucing. Tak ada. Saya tak ada perasaan macam tu. Tak ada Saya bangun pagi selepas bayang subuh, saya lepas sarapan semua, saya akan first saya akan bagi makan kucing dulu. Yes. Lepas saya makan kucing dulu, lepas tu baru saya buat kerja saya, kerja rumah dan sebagainya. Cik Nik bekerja sebagai apa Cik Nik? Saya pegawai kebudayaan di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Wow. Bila nak datang buat kopitiam tiba. Okey, Cik Nik, lain satu soalan. Cik Nik duduk dekat rumah dengan siapa? Saya dengan family. Okey, adakah ini yang kita tahu Cik Nik yang famous Cik Nik lah. Tapi adakah sebenarnya Cik Nik dan keluarga tukar-tukar macam okey hari ni kau lah bagi esok aku macam tu ke memang Cik Nik 100% tumpu berkucing? Saya 100%. Saya akan pastikan makanan setiap hari. Air saya akan tukar 2 kali sehari. Saya akan bersihkan seminggu sekali. Dan saya siram sikit lah. Ada jadual dia lah. Ada jadual. Yes. Saya Dan dah susunnya. Cik Nik perasan tak yang cerita ni menjadi tular? Saya
perasan sebab saya diinterview oleh pihak berita Harian Metro. Itu saja saya perasan. Saya tak pasti pula tiba-tiba terkeluar dalam Harian Metro. Itulah ramai tahu yang memuji inisiatif yang dibuat oleh Encik Nick sekarang. Terima kasih semua sebab kita sebagai manusia, saya nak sampaikan mesej kepada semua. Silakan. Mengatakan walaupun musim PKP ni kita kena lihat jiran tangga kita, lihat sekeliling kita, apa yang susah kita bantu, apa yang kita rasa perlu bantu kita tolong. Kita boleh kontak orang dia, tanya macam mana nak bantu. Saya pun kucing ni saya google macam mana nak jaga. Saya tak biasa. Saya google macam mana nak jaga kucing ni. Ya. Lepas tu saya call kawan-kawan saya macam mana, bagi tips macam mana nak bujuk kucing ni, macam mana nak bersihkan kandang dia, macam mana nak bersihkan najis dia. So benda-benda tu saya dapat daripada kawan-kawan saya, daripada Google. So mereka banyak membantu saya dalam menguruskan kucing di jiran saya di sini. Ya, jadi itulah hikmahnya daripada seorang yang tak suka kucing. Sekarang dijaga kucing jiran, tiba-tiba jadi sayang dengan kucing. Betul. Dan tiba-tiba sekarang live di TV3. Okey, Cik Nick. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita pagi-pagi ni. Siap masuk rumah jiran lagi. Dan minta izin dengan tuan rumah dah. Tak ada masalah. Okey. Cik Nick, jangan lupa kunci balik rumah jiran. Jangan lupa balik rumah, stay at home. Teruskan niat murni anda. Teruskan apa yang anda buat ni ya. Tu lah. Terima kasih Haziq dan Zack di Borak Kopitiam. Okey, Assalamualaikum Cik Nick. Okey. Assalamualaikum. Tadi sebenarnya Comel je, betul. Izzy, aku nak tanya. Dia punya jiran balik kampung. Mana dia dapat kunci ya? Maksudnya dia dengan jiran dia bersih tu kan? Kenapa kau tak tanya tadi? Tak ada, aku rasa kita bincang. Tapi sebelum bincang kita rehat dulu lah. Lepas ini Lepas ni ada cerita mengenai roti. Yes, roti sedang hangat sekarang ni. Sesama kita nantikan kejap lagi dalam Borak Kopitiam. Roti. Masih lagi bersama dengan Zack dan juga Haziq di Borak Kopitiam. Ya, jaga jarak sosial anda 1 meter minimum. Sebab apa? Kalau anda keluar pergi mana-mana beli barang ke apa ke, kita kena pastikan jarak tu. Dan juga balik rumah, terus mandi, terus basuh tangan sebelum anda bersama dengan keluarga. Okey? Alright, dan sekarang ni ada satu isu dan ada satu barang yang memang hot stuff. Alamak. Orang pergi kedai, habis. Orang pergi cari kat kedai, habis. Ya, barang panas tak lain tak bukanlah tuan-tuan dan puan-puan. Roti. Ya, Susah sangat nak cari sekarang ni. Walaupun roti tu ada expired date, orang beli sampai selambak. Yalah, itulah dia. Sebab itulah sekarang ini kami di Borak Kopitiam bawa seorang tetamu yang sangat istimewa di mana dia boleh kongsikan kepada kita apa kita nak buat dengan roti-roti yang banyak ni. Ya, betul. Kita ada pengusaha manisan, Puan Suhaila Muhammad Yusof. Assalamualaikum Kak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, kat dapur tu. Ya, ni tempat ni lah saya baking. Wow. Alright, jadi hari ni kita bercerita pasal roti. Roti sekarang memang tengah panas ni Kak Su. Ya, betul. Ya, jadi mungkin ramai yang ada roti kat rumah yang dah beli banyak-banyak tu. Apa benda je kita boleh buat dengan roti selain daripada kita toast dia, sapu butter dan sebagainya. Apa boleh buat? Banyak. You boleh buat cucur, macam cucur roti tu, macam bergedil tu. You boleh letak ikan bilis, letak bawang, letak cili. Ini goreng dia macam cucur. Oh, ni ada yang Kak Su share itu kan? Ada. Saya share video tu. Okey, jadi hari ni dengan Borak Kopitiam, jom kita share macam mana cara nak buat cucur rotinya ni. Jangan buang roti. Walaupun dah expired? Ya, betul. Boleh simpan. So ini bahan-bahan je. 4 keping roti, 2 biji telur. Tak sempat baca. Tak sempat baca. Itulah ini video Kak Su buat hari tu. Okey Kak Su, mungkin boleh cerita sikit bahan-bahan dia apa Kak Su untuk buat cucur roti ni? Okey, kita roti, telur, cili, ikan bilis, bawang, carrot, daun bawang. You boleh improvise apa pun boleh. Udang pun boleh. Macam kita buat cucur udang tu, tapi instead kita guna tepung, kita gunakan roti. Lepas tu kita potong-potong kecil-kecil, kita ramas dia. Ramas dengan telur tu, dia akan jadi macam tepung dengan cair. Lepas tu terus goreng. Dia. Ya, sedap sangat. Macam bergedil. Ui, nampak gaya. Kita nampak ni pun dikoyak tu. Sedap ni. Memang sedap sangat. Okey, tu cucur roti. Okey. Dan sekarang ni ada satu lagi menu yang Kak Su share juga, iaitu kari pup. Kari pup roti. Daripada roti tu kita jadikan dia kari pup. Ya. Inti kari pup
kita buat daripada roti kulit dia tu. Oh, kulit roti. Macam-macam boleh buat. Jangan buang roti. Sayang sangat. Boleh buat bengkang. Bengkang pun boleh buat? Okey, so maknanya boleh. roti ni, yelah sebab roti ni buat dari tepung. Tepung kan? So maknanya Tepung memang juga, boleh ganti kan lah. Okey, roti boleh ganti untuk karipap. Letak inti karipap roti. Okey, lepas tu ni dengan cerita kata roti butter gula tu Kak Su. Ya, betul. Bakar. Dia boleh buat roti kering. Okey, Roti kering, macam mungkin Kak Su, ni kita ada video dia. Roti Kita ada butter kongsikan gula. juga. Ya. Mungkin apa je bahan-bahan dia Kak Su? Okey, dia senang je. Roti, butter, margarin dengan gula. Lepas tu, bunyi apa? Bunyi apa tu? You jangan simpan dalam peti ais. You jangan... Sorry. You jangan buang roti yang expired, simpan dalam peti ais. Lepas tu, keluarkan, potong 4 segi, sapu butter, tabur gula, bakar. Lepas tu, boleh buat biskut kering, tahan berbulan-bulan. Sangat sedap. Budak-budak suka sangat. Cica dengan... Oh, Boleh ni lah. simpan, ya. Yang tu yang keras, roti keras butter gula tu. Ya, betul. Sangat sedap buat sendiri. Betul. Jangan buang roti. Sayang saya tengok dia orang buang kat tong sampah. Contoh sedih Kak Su roti tu expired pada 12 April. Ya. Jadi berapa hari bulan nak kena letak dalam peti ais? Adakah memang daripada awal beli tu letak dalam peti ais ataupun pada hari 12 hari bulan tu baru letak dalam peti ais? You boleh letak awal, you boleh letak 12 hari bulan pun boleh. Kalau roti tu keras dari peti ais, you steam balik atau bakar balik pun boleh. Okey, nak bagi dia Setengah lembut. orang dalam dunia baking ni kita frozenkan roti pun ada. Oh, okey Kak Su, ni nak tanyalah. Bila sebut pasal roti, ada orang yang dia suka makan putih dia saja. Yang kerak tapi yang warna coklat tu dia buang biasanya. Jadi boleh tak Jangan buang. Kak Su, apa boleh buat Kak Su? Boleh kongsi Boleh sikit? buat bingka roti, you boleh macam ni. Kalau simple sangat, you cari-cari yang dia punya tu, you blend dengan susu. You blend dengan susu, letak gula, letak cheese, you boleh bakar jadi macam roti bengkang tu ataupun you buat agar-agar. Banyak resep nanti saya share dalam Instagram. Buat agar-agar Kak Su? Boleh. Agar-agar roti. Daripada kulit tu Ya, betul. Blend dia. Roti, benda kulit tu just bila you bakar, dia garing je. Benda tu still boleh makan, bukannya kotor ke apa. Yes, itu antara menu-menu yang kita boleh buat daripada roti. Kan? Ya, betul. Kan? Dan kalau tadi Kak Su siap cakap boleh buat bengkang. Ya, betul. Bengkang tu datangnya daripada kerak roti tu ke ataupun daripada roti tu sendiri? Roti putih tu sendiri. Kerak roti pun boleh, roti pun boleh. Kerak jangan buang. Sama je kerak dengan roti, cuma kita panggil kerak sebab kalau dia hitam kan kita bakar. Benda tu kat tepi-tepi tu. Tapi dia sama je khasiat dengan roti. Jangan buang. Boleh guna. Semua bahagian roti boleh digunakan. Yes. Sedap sangat. Ya, betul. Banyak kegunaan roti ni sebenarnya. Yes, sebab selalu saya buat roti ni, saya akan letak dia dekat dalam yang macam yang rangup-rangup tu, apa nama dia? Breadcrumbs. Breadcrumb kan? Saya boleh letak buat breadcrumb juga. breadcrumb tu letak dengan roti. telur yang dah kita kacau. Kita letak roti, lepas tu taruh dekat dalam breadcrumb, terus goreng. Lepas tu cicah dengan boleh sos. jadi breadcrumb. Breadcrumb boleh buat sendiri ke Kak Su? Boleh, dengan roti tu you bakar sampai garing, you blend, lepas tu you bakar lagi sekali. Boleh salut ayam dengan roti. Oh, apa-apa jenis roti Kak Su? Ke ada certain roti yang biskut saja? Tak, semua roti. Selagi mana nama dia roti Sekarang boleh dah buat susah nak keluar. Ya, Selagi boleh, insya-Allah boleh. Okey. Jangan buang. Tapi kan, Kak Su, jangan roti yang ada inti Saya tu. sukalah Kak Su daripada tadi duduk kata jangan buang roti. Bagus lah. Kak Su dan roti punya hubungan roti ni bagus. Okey, apa sih? Kak Su, kita nak tanya, sekarang ni kan roti memang tengah hangat. Orang susah nak cari dekat kedai. Ya, betul. Roti, ramai juga yang ambil inisiatif buat roti sendiri dekat rumah. Banyak chef saya tengok. Pandai lah. Tak payah guna mixer, tak payah guna uli tangan je. Jadi itulah, mungkin Kak Su boleh cerita juga antara cara-cara untuk membuat roti. Roti sangat senang, tapi you, tepung tu you kena buat macam orang kata ragi tu. Sebut penaik dia. Roti, telur, roti, sebut penaik, roti tak ada, tepung gandum pun boleh. Banyak resepi tu. Senang sangat nak buat roti. Lepas tu you bakar dalam pan ke dan kuali tu, you tutup, dia akan naik macam
tak payah apa pun tak apa. Wow. Banyak resepi dia orang share Okey. dekat FB, banyak ramai chef yang naik sekarang. Ni nak Kak Su. buat apa kan? Betul, Kak Su. Zack dengar macam ramai penonton Borak Kopi Tiam pun tengah dengar macam Kak Su ni banyak sangat resepi. Kak Su, macam mana kita nak tengok resepi-resepi Kak Su? Ada Facebook ke Instagram ke? Facebook saya share dalam Facebook saya, Suhaila Muhammad Yusof. Instagram saya, Cakes Macaron Dessert. Cake _macaron, MACARON _DESSERTS. Yes. Ada. Dekat resepi saya tu ada kot. Adalah, boleh tengoklah. Okey, dan Kak Su, kita tengok. cakap pasal dessert ni kan. Sekarang ni ramai orang yang jadi chef dekat rumah. Yang Ya, betul. yang kongsikan antara masakan-masakan mereka dekat social media. Walaupun sebelum ni tak pernah masak. Ya, betul. So itu apa tu Kak Su? Tengok Kak Su punya komitmen. Dia share. Tapi tak nampak tu apa. Itu makaron tu lah. Jauh belakang sikit Kak Su, belakang sikit. Bagi dia fokus. Belakang sikit. Nampak tak? Okey, bolehlah tu. Tak nampak Okey, nanti sangat. tak apa. Nanti kita share. Nanti kita nanti share Kak Su share. punya tu lah. Okey, jadi bila Kak Su pun share juga antara resepi-resepi Kak Su kan. Ya, betul. Bila orang baca, orang pun buat apa yang Kak Su buat tu. Ada tak lagi yang DM Kak Su tanya, Kak Su boleh share tak lagi resepi-resepi yang fancy? Ada juga. Cuma kadang-kadang saya ni masa tu tak ada kan. Saya cuba cari masa juga. Saya upload je lah dekat Instagram. Boleh Yes. tengok kat Instagram. Kak Su macam mana dengan bisnes musim-musim PKP ni? Ada tak buat online delivery ke apa ke? Ada. Ada dia comel lah. Dia. Buat. Saya guna macam ni. Saya bungkus eat, Grab, dia still beroperasi. Kita tolong dia jugalah. So kita gunalah khidmat dia orang untuk hantar. Yes. Saya buat delivery. Ada semua tu? Ya. Nak order, nak Ya, tengok macam menu-menu Kak Su kat mana semua tu dekat Instagram lah. Dekat Instagram saya. Dekat Instagram saya. Instagram Semua yang Kak Su dekat share tadi Ya, betul saya. Okey, cantik. Yes. Jadi Kak Su, dalam musim macam ni kan terjejas tak Kak Su punya bisnes? Adalah sikit. Tapi grup taman rumah saya ni mostly dia orang working housewife. So you share apa pun mesti dia orang beli. Kau tengok grup WhatsApp, wah membeli je hari-hari. So alhamdulillah lah rezeki tu ada lah. Yes. Tapi Jadi macam terjejas mana jugalah pula dengan sikit. barang-barang bisnes Kak Su, barang-barang nak masak apa semua ni kan? Barang-barang yang diperlukan untuk buat masak dessert, baking apa semua ni Kak Su? Bakery dekat rumah mesti buka. Lepas tu kadang-kadang saya guna khidmat Grab ke bungkus beli dari Coket kan. Dia orang deliver. Dekat rumah bakery saya ada 2 buah bakery buka. Buka lagi so memang tak ada masalah lah untuk dapatkan tak ada masalah. bahan-bahan semua. Alhamdulillah okey, betul. Online pun boleh order. Okey, Kak Su, boleh kita tahu tak sekarang ni sebenarnya berapa peruntukan pembelanjaan untuk macam let's say sekarang ramai orang dah mula suka baking lah, buat dessert sebagainya. Mungkin Kak Su sebagai pioneer yang kita boleh panggil, peruntukan untuk buat benda ni macam mana Kak Su? Banyak tak duit yang diperlukan? Peruntukan untuk membeli? Maksudnya perbelanjaan tu sebelum PKP dan selepas PKP Beza tak? Beza tak dari segi perbelanjaan untuk Kak Su bahan-bahan punya, lah. bahan tu. Ada beza juga. Saya tengok macam barang ada sedikit kenaikan lah. Tapi saya fikir sebab nak keluar tu susah. Macam kadang-kadang kita pejam mata je lah beli kan. Ya. Kalau selalu kita beli borong jauh tempat sebab senang keluar. Tapi dah fikir yang dekat-dekat ni mahal sikit, tak apalah sebab kita tak boleh keluar. Jimat duit minyak. Alright, terima kasih Kak Su. Apa-apa Sama. pun itu dia. Terima kasih banyak-banyak Kak Su telah berkongsi Ni kepada nampak kita. tak? Terbalik ke apa? Nampak. Terbalik. Honleh honggah pun. Stay home. Okay. Yes. Thank you. Stay at home, stay safe. Thank you Frontliner. Terima kasih Kak Su. Ya, yang berkongsi dengan kita tadi antara resepi-resepi yang kita boleh buat dengan roti yang ada dekat rumah tu. Kalau nak expired, jangan buang. Itu yang Kak Su ingatkan banyak-banyak kali. Jadi jangan membazir. Kalau anda nak pergi beli roti, beli mengikut keperluan Betul. sendiri. #jangan membazir. Terima kasih banyak. Jadi kepada anda, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Borak Kopi Tiam dari jam 8 pagi tadi sehingga sekarang. Minta maaf segala salah silap. Apa-apa pun, ingat jaga kebersihan, stay at home. Ya, betul. Terima kasih kepada Frontliner sekali lagi. Terima kasih kepada anda yang duduk di rumah. Kita jaga kita. Stop COVID-19. Duduk rumah. Kita jumpa lagi dalam Borak Kopi Tiam. Assalamualaikum. Bye-bye.